Assalamualaikum. Salam. Tunggu kawan kita jap. Eh. Please. Uish. Okay, semua dah makan ke? Dah. Ada yang belum makan? Belum. Pergi ambil makan. Pergilah ambil makanan, makan. Tak boleh. Masih tak bagi. Awak bangun lambat Tak kira tu hari pula pagi-pagi. Apa? Ya tu hari pula pagi-pagi dia penting amat. Ya, awak bangun-bangun pukul berapa? Dia bangun awal lah. Tidur lama bangun awal. Kelas pukul 8 nak bangun pukul apa? Saya mau subuh tu saya bangun dah. Lepas tu sampai tak makan. Entah, saya tak selera nak makan waktu tu. Lepas tu selera makan waktu sekarang? Saya macam tu, saya tak suka makan lepas subuh. Oh ya, sama macam Ustaz. Ustaz pun tak suka makan lepas subuh. Ustaz selalu makan sebelum subuh. Oi. Itulah itu. Okay, ya. Itu sahur. Okey. Saya kalau boleh sahur pun saya tak nak bangun. Tak apalah kalau tak ni sahur lepas subuh lah. Okey, tadi tilawah Tilawah. Okey. Teacher apa yang ajar tu? Teacher Syafiqah Apa teacher ajar apa? Tilawah. Teacher Nur Syafiqah Kamaruzzaman. Yup. Siapa dia? Kalau pakai kacamata, ya. Okey. Siapa ada nombor telefon Fadil? Fadil tak ada. Saya ada. Boleh awak tolong Ustaz tanya kenapa dia tak masuk kelas? Pasal dia tak pernah masuk dia pernah masuk kelas tak? Ustaz rasa macam dia tak Pernah sekali. Ustaz tapi Ustaz dia kena ni, dia gila-gila dengan Ryan. Habis tu takkan Ryan pakai laptop dia sepanjang masa. Dia gila-gila dengan Ryan? So dia orang kena share. Lepas tu kalau saya tanya dia tak jawab pun sebab dia tak online, dia jarang online. Oh ya ke? Kau main Fortnite tau. Ya, tapi kalau game awak nampak dia main? Taklah. Tak agak. Dia mana Haras pun ada Bukan apa sebab Ustaz risau macam ada Mikuan, Fadil jarang ada ikon dia gagak dia. Tu jarang masuk so Ustaz saya risau takut banyak terlepas kan. Azim pun lama tak masuk. Okey, kita start kelas kita Okay. Baru saya cakap tadi dia masuk sekarang tak masuk dah. Kejaplah dia tengah makan. Okay, we start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kena selawat dengan istighfar lu. Okay, istighfar lu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Lepas tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Salli ala ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud doa. Oh, doa. Okey, doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, semuanya kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifah di dunia ini. Amin. Amin. Lepas tu habis? Abida. Okey, habis. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Keeping your tongue and your hand from harming others. Hai, tak ada cakap apa ini? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Dia macam tu lah nama Ustaz. Waktu pagi cabaran masuk kelas macam lain. Tengah hari masuk kelas cabaran dia mengantuk. Pagi cabaran dia lapar. Okay. So anak-anak Ustaz, sekali lagi Ustaz ulang kepada awak, siapa-siapa yang belum ambil breakfast, siapa-siapa yang belum makan, Ustaz benarkan dia pergi ambil makan, pergi ambil minuman, makan depan kelas. Oh, boleh makan depan kelas ke? Ustaz pesan dah tadi. Awak kata mak awak tak bagilah apalah semua tu. Saja cakap kuat supaya mak senang. Oh, okey. Okey, pergi ambil makanan. Pergi ambil makan. Yang penting awak mulakan kelas awak roti pagi. canai satu. Kelas awak pagi. So, rumah. mulakan kelas, pastikan perut awak terisi. Tak nak. Saya terisi dengan kopi. Tak apa, tak nak awak masuk kelas, tak ada dengan lapar. Bila lapar awak tak boleh belajar dengan betul. Itu yang jadi Tak betul. itu yang dia tak betul tu. Okey, seterusnya hari ni adalah hari Jumaat. Macam biasa hari Jumaat adalah hari penghulu segala hari. Awak dah baca kahfi ke belum? Dah. Bagus. Siapa yang belum baca kahfi, jangan lupa baca kahfi. Ustaz, saya tak nak baca, saya tak larat lah nak baca kahfi. Baca 10 ayat saja. Kalau awak rasa awak rajin, awak baca satu surah. Itu kalau rajin, awak baca satu surah. Ustaz, saya tak larat lah. Saya nak baca 10 ayat. Ustaz, saya tak larat dah. Saya boleh baca satu surah je, Ustaz. Baca satu surah. Okay. Okay. Now, okay, anak-anak murid Ustaz, Ustaz terangkan sedikit, antara sunat pada hari Jumaat adalah Mandi hari Jumaat. mandi sunat hari Jumaat, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bersih. Itu bukan kena solat Jumaat baru buat macam tu. Apalah salahnya? Tak solat Jumaat, solat Zuhur lah macam tu. Okey, apa lagi? Bersedekah. Sedekah ni lama ni. Bila last awak buat sedekah ni? Sedekah ni jangan lupa. Sedekah jangan lupa. Ustaz, saya tak tahulah. Saya nak bagi sedekah duit, tapi saya tak tahu nak bagi kat siapa. Ataupun Ustaz, saya tak ada duit pun nak sedekah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW cakap apa? Ada banyak cara untuk kita sedekah. Yang pertama dengan duit, yang kedua dengan senyuman, yang ketiga dengan bercakap perkara yang baik. Awak cakap perkara yang baik pun dikira sedekah. Yang keempat, bila awak jalan, tiba-tiba awak nampak perkara yang boleh menyakitkan dekat tengah tu. Sebagai contoh, tengah-tengah awak jalan, awak nampak ada pokok tumbang ataupun awak ada nampak pokok macam ranting-ranting tu, awak alihkan. Ataupun kalau nampak tengah-tengah tu ada ustaz. Ustaz menyakitkan awak ke? Mana tahu tiba-tiba ustaz jadi keras tengah-tengah itu orang akan pecah itu. Contohlah kalau awak jalan-jalan, awak nampak Hafiz. Menyakitkan, letak sebelah. Angkat letak sebelah. Okey, anak-anak murid Ustaz, itu hari Jumaat adalah hari penghulu segala hari. Pastikan kita Damian suka Hafiz dia kata menyakitkan ni buang je, letak tepi je Hafiz je. Okey
Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan berselawat sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil kita selawat. Okey, anak-anak murid Ustaz, sebelum kita teruskan, hadis pun awak dah banyak baca. Cumanya hari ni sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak ajar kepada awak satu amalan. Sebelum kita masuk sirah, Ustaz nak ajar awak satu amalan. Yang mana Nabi Muhammad SAW kata apa? Amalan ini, Ustaz tulis supaya awak tahu. Amalan ni apa, Ustaz? Amalan lag. Okay. Amalan ini mampu memberatkan timbangan mizan kita nanti. Yang mampu selawatkan Nabi. Tenang. Ada satu zikir. Yang mana Nabi Muhammad kata, siapa yang boleh Okey Sofia, terima kasih maklum kat Ustaz. Okey, apa yang dia maklumkan? Dia kata Hafiz diamlah Ustaz. Tak adalah. Tadi kata dia minta maaf sebab masuk lambat. Saya tak apa. Okey, anak-anak murid Ustaz, hari ni Ustaz nak ajar awak satu amalan. Hadis Nabi, awak buat benda ni nanti pada hari ini yang Ustaz nak tanya ni. Mai Sarah, mizan tu apa? Sejenis benda Macam yang akan terbang ke langit. tempat yang untuk apa orang cakap? Menimbang. Menimbang apa? Imayam. Dia lag tu kan? Dia pahala dengan dosa. Ya, mizan adalah satu alat yang mana kita tak tahu macam mana, itu adalah perkara sam'iyat. Perkara yang kita tak nampak, yang kita tahu dan yang kita yakin. Pada hari akhirat nanti, kita punya dosa dan pahala kita akan ditimbang. Okey, so anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad bagi kita satu amalan. Yang mana kalau kita baca benda ni, insya-Allah akan memberatkan timbangan kita nanti, timbangan pahala kita. Tengok betul-betul. Ambil pensel tulis. Ustaz tulis dalam Rumi. Kejap lagi Ustaz tulis dalam ni. Apa? Senang je. Zikir dia adalah Subhanallahi Wa bihamdi adada khalqi Subhanallah hil azim. Bukan azim iman. Subhanallahil Azim. Azim. Kenapa ni? Kenapa dia hilang? Subhanallahil azim. Okey. Ini adalah amalan yang mana ada dua. Yang pertama mampu memberatkan timbangan mizan. Yang keduanya adalah dia mampu, Ustaz belajar, Ustaz baru ni Ustaz ada belajar dengan satu Ustaz tu. Ustaz tengok ceramah dia. Selain dia mampu, Ustaz Syamsuri. Ustaz Syamsuri. Mampu memberatkan timbangan mizan kita nanti dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Saya tengok Ustaz Facebook. Ustaz tengok kat YouTube. Okey, anak-anak murid Ustaz. So Ustaz nak kita sama-sama amal ni. Senang je. Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim. Okey, ambil pensel tulis. Ini Ustaz nak bagi amalan kat awak ni. Baca. Ijazah kan? Ustaz ijazah kan? Tak adalah ijazah kan. Kalau dalam jawinya macam ni. Perlahannya Ustaz tulis. Ustaz, sin tak cukup rumah. Subhanallah. Okay, tulis dekat buku supaya awak boleh amalkan. Subhanallahi azim wa bihamdi. Ustaz tadi pakai apa Ustaz? Pen? Ustaz guna mouse. Susah kan? Wa bihamdi Subhanallah. Sin pun tak cukup rumah. Subhanallah. Il azim. Tulis. Ustaz nak awak tulis dan awak hafal benda ni. Ini adalah amalan. Dah hafal. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Ejaan azim iman. Ejaan ni macam ni. Azim. Dia bukan azim. Dia azim. Ain, zat, yan, mim. Apa maksud azim Ustaz? Besar.
Tapi orangnya kecil. Okey, ini adalah amalan dia. Ustaz nak awak sama-sama kita hafal. Subhanallahil azim. Subhanallahi apa? Daging. Wa bihamdi. Subhanallahil azim. Okey. Azim tu Ustaz tulis cantik. Okey, biasalah. Okey, kadang-kadang ada cantik. Okey, Okey, apa Ustaz nak kita mula pada hari ini sekurang-kurangnya setiap hari sekali pun dah cukup. Sekurang-kurangnya. Sebut kita cuba istiqamahkan, kita cuba kekalkan setiap hari kita baca zikir ni. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Cukup. Ni kita pun dah baca berapa kali dah ni. Kena baca berapa kali Ustaz? Kena baca berapa kali? Baca sebanyak mungkin. Ustaz, sebanyak mungkin satu boleh tak? Boleh lah, asalkan dia tak baca langsung. Saya baca subhanallah. Tak cukup tu, tak lengkap. Okey. Subhanallah. Okey dah habis Okey, semua dah habis salin Dah semua dah ingat Dah ingat. Apa maksud dia Ustaz? Apa maksud dia? Bagus soalan dia. Okey Hafiz, subhanallah apa maksud dia? Terima kasih Allah. Terima kasih Allah itu syukran. Subhanallah bihamdi. Maha suci Allah. Maha suci Allah, betul? Lagi? Maha suci Allah. Wa bihamdi. Wa bihamdi. Ham. Apa maksud dia ham? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ham saya tak tahu. Hamman saya tahu. Okey. Maha suci Ham Allah. saya tak tahu. Hamman saya tahu. Okey. Ustaz tulis. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Nak ke? Okey, Ustaz tulis kata besar. Okey, Ustaz tulis. Masih kena faham maksud juga kan? Okey. Maha suci Allah. Maha suci Allah apa? Ustaz. Ya. Maha suci Allah. Apa? Maha suci Allah. Baginya. Maha suci Allah baginya. Dengan segala puji baginya. Dan maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Yang Allah apa? Yang agung. Yang maha agung. Yang maha agung. Yang maha agung. Ini maksud dia. Ini zikir dia. Ingat, yang awak hafal subhanallah itu maksudnya maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Okey dah Besar. Okay. Allah maha besar. Oh, tak dengar. Okey. Dia macam lagi sikit. Ustaz. Lain okey je. Ya Ustaz, dia ada seorang yang buat background guna Ustaz ni. Tak apalah. Okey. Ingat, banyakkan berzikir ni. Okey, dah habis. Ustaz nak kita teruskan pelajaran kita. Pagi-pagi ni tak boleh masuk belajar terus. Otak kita tak bersedia lagi. Kena ada mukadimah dulu. Kita kena ada permulaan dia dulu. Okey, dah habis Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Okey. Dah habis? Ustaz nak clear ni? Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ready dengan mikrofon awak. Ustaz panggil, terus unmute. Okey. Nur Sofia. Ya. Okey, Nur Sofia. Siapakah Khulafa Ar-Rashidin yang pertama? Zaidina Abu Bakar. Good. Haras Sufi. Siapakah Khulafa Ar-Rashidin yang kedua? Saya dah tahu satu. Sabar. Haras. Hai, baru belajar semalam je. Lupa dah. Tulis tak ni? Dia Ustaz. Haras, siapa
khalifah Islam yang kedua? Lupa dah. Saidina? Saya ni Ustaz fikir Ya, Kaisha. Saidina? Dina Umar. Saidina Umar Al-Khattab. Okay, good. Khaira Anisa. Khalifah Islam yang ketiga. Ustaz, wacuk Ustaz saya. Osman bin Affan. Saidina Osman bin Affan. Hafiz. Ya Ustaz. Hafiz. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ustaz tak kata apa lagi pun. Okey, yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey. Ustaz rasa... Maksudnya Sayyidina Ali ni sepupu Nabi lah. Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya Nur Khaira Anisa. Soalan Ustaz. Bilakah tarikh lahir Sayyidina Abu Bakar? Hafiz. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Good. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Bagus. Ustaz nak tanya. Apa Ustaz? Ustaz saya nak pergi letak Syawal. Syawal lah letak kenapa? Syawal bulan raya. Okey. Now Ustaz nak tanya Maisarah. Maisarah, berapa tahun Saidina, okey Haris Aikal. Berapa tahun Saidina Abu Bakar memerintah? Saya tak tahu tapi dalam kalangan 60 juga. Memerintah. Berapa tahun dia jadi khalifah? Maisarah? 2 tahun. Tahu. Sekejap. Ya, saya handsome. Saya fikir. 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Seterusnya Nur Betul. Betul. 2 tahun 3 bulan. Seterusnya Nur Insyirah. Khalifah Saidina Abu Bakar sempat jadi khalifah 2 tahun 3 bulan saja disebabkan selepas itu dia sakit. Alah. Sebab apa dia sakit? Hafiz. Sebab cuaca sejuk. Bagus, sebab cuaca sejuk. Ustaz nak tanya Ain Fatihah. Ain Fatihah, berapakah umur Saidina Abu Bakar ketika wafat? 30,000 tahun. Berapakah umur Saidina Abu Bakar ketika wafat? Dalam kalangan 60. Entahlah, saya tak tahu macam mana. Kan Ustaz ada pesan semalam. Saidina Abu Bakar wafat sama umur dengan Nabi wafat. Berapa umur dia? Kan betul. Kalangan Berapa? 60. Berapa? 63. Hai, baru belajar semalam lupa dah. Hai, ini kalau depan Ustaz ni Ustaz nak tengok. Ustaz nak tengok awak punya buku ni. Awak tulis ke tidak apa yang Ustaz terang kat depan ni. Okey. Alamak. Hui, soalan yang bagus daripada Damia. Ustaz, kenapa sana sejuk sini panas? Itu namanya musim. Musim. Maksudnya musim ni, dunia ni musim dia berbeza. Sana malam, sini siang. Dia berputar. Kan awak dah belajar dalam sains, ada proses siang dan malam. Okey, hari ni kita akan sambung. Ustaz tak boleh lah awak ni. Ustaz, awak ni lepas tak ada exam ni, awak belajar tak fokus lah. Okey, nama penuh Ustaz ulang sekali lagi ni. Ustaz teruskan je. Okey. Nama penuhnya Abdullah bin Abi Quhafah. Diberi gelaran As-Siddiq yang bermaksud membenarkan. Yang membenarkan. Lemau lagi bagi ni, lemau lagi. Ustaz. Ini dalam kelas Abdullah ni. bin Abi Quhafah At-Taimiyah. At-Taimi. Ya, Yang Taimiyah tu yang lain, tu Ibn Taimiyah. Okey, seterusnya tarikh lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasul. 2 tahun selepas kelahiran Rasul. Maksudnya lebih kurang je umur dia. Tempat lahir dekat Mekah, keturunan Bani Taimi. Jawatan khalifah pertama, 2 tahun 3 bulan sahaja. Tarikh lahir 63 tahun dan sebab kewafatan dia sakit. Macam Insya cakap, sakit sebab sejuk sangat sampai sakit. Tidaklah jadi frostbite.
Okey, kita teruskan lagi. Ini. Ustaz ni tak ada video ke? Tak ada video. Tak ada video lagi. Kenapa nak murid Ustaz? Semalam ada seorang sahabat kita, dia share kepada Ustaz satu video. Video pasal adalah satu video. Bila Ustaz tengok video tu tak betul. So Ustaz risau. Video apa Ustaz? Mana boleh tunjuk. Dan nama pun tak betul. Ada satu video tu dia tunjuk kat Ustaz, video tu macam tak betul sikit. Hafiz tu kau boleh tahu begitu. Takut je. Takut. Okey. Lah, saya tak sebenar. Okey. Okey, now. Okey. Sekarang Ustaz nak Hafiz baca tajuk apa yang kita nak belajar hari ni. Sifat peribadi dan sumbangan. Sumbangan. Awak bila baca, awak kena tulis kalau awak tak tahu. Sebab nanti awak nak tulis ni, awak kena tahu ejaan dia. Awak semua Ustaz dah pesan dah, awak semua ni tulisan awak masih lagi lemah. So awak kena tahu cara eja tu macam mana. Okey, sumbangan. Okey. Sumbangan. Sumbangan apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Sebelum menjadi khalifah. Ingat, sekarang ni kita nak tengok sebelum dia jadi khalifah, apa sumbangan-sumbangan dia. Okey, Ustaz nak Kaisha. Kaisha baca perenggan pertama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya dan memainkan peranan yang besar. Dan memainkan peranan yang besar di dalam. Dia kata bagilah dia baca habis dulu. Bagi dia baca habis dulu. Okey. Untuk zero ni walaupun pakai dia lagi enggak Ustaz? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya dan memainkan peranan yang besar di dalam perkembangan dakwah Islam. Beliau merupakan lelaki dewasa pertama yang memeluk agama Islam dan memiliki peribadi yang sangat mulia. Okey, good. Dekat sini Ustaz nak maklumkan kepada awak. Ini bila Ustaz terang, pastikan tulis. Sebab Ustaz tak. Okey. Pertama, apa dia ni adalah businessman. Awak kena tahu Sayyidina Abu Bakar ni businessman. Tulis, jangan duk tengok saja. Tulis dekat buku teks awak ni. Sayyidina Abu Bakar ni dia businessman. Abu Bakar ini ialah businessman. Okey, dia businessman. Dan dia adalah orang dewasa. Ustaz, turun bawah sikit Ustaz. Sabar. Bawah sikit. Sabar. Beliau merupakan lelaki dewasa pertama. Anak-anak murid Ustaz, bila orang tanya siapakah orang pertama yang masuk Islam, ada banyak jenis orang yang pertama. Tapi orang yang mula-mula memeluk Islam adalah siapa? Siapa yang mula-mula masuk Islam? Siti Khadijah. Good. Siti Khadijah orang yang mula-mula masuk Islam. Tetapi Abu Bakar adalah lelaki dewasa pertama. Lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Ustaz ajar macam ni supaya bila awak baca tu awak tahu awak nak ambil point dekat mana. Dia adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Kalau kanak-kanak lelaki yang pertama siapa? Kanak-kanak lelaki pertama masuk Islam. Sayyidina Ali. Bagus. Hamba yang pertama masuk Islam. Betul. Bilal bin Rabah. Okey, faham. Bilal bin Rabah. Ya, betul. Okey, itu adalah Ada Ustaz, siapa di antara kesemua tu yang masuk dulu? Khadijah lah masuk dulu. Oh. Ingat Khadijah. Atau ni Ustaz. Ya? Yelah, apa kenalah tanya balik. Jangan lupa kan.
Okey, ingat Khadijah yang pertama. Kira kalau ikut segi ranking, selepas Khadijah adalah Abu Bakar, saya ingat Ustaz. Sama ada Abu Bakar atau Ali, Ustaz ingat. Saya ingat Ustaz Abu Bakar. Tapi ranking yang pertama mula-mula sekali masuk Islam adalah Khadijah. Awak ingat tak Ustaz pernah cerita kepada awak selepas Nabi turun daripada Gua Hira dapat wahyu, dia balik rumah, dia minta tolong Siti Khadijah selimutkan dia. Sebab itu starting itulah turun Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Okey, itu ayat yang selepas tu. Okey, tak apa, itu cerita lain. Selepas itu anak-anak murid Ustaz, kenapa Siti Khadijah ni adalah orang pertama masuk Islam? Keesokan harinya Siti Khadijah bawa Nabi Muhammad pergi berjumpa dengan sepupu dia. Ustaz pernah cerita banyak kali, Ustaz cerita kat awak cerita ni. Siapa nama sepupu dia? Lupa dah. Nama sepupu dia adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Tak nak cerita benda ni. Kan panjang pula. Ni cerita Khadijah. Okey, seterusnya ingat. Poin yang pertama. Abu Bakar adalah businessman dan dia adalah orang lelaki pertama, dewasa yang pertama memeluk Islam. Okay, very clear. Seterusnya, Ustaz nak, siapa nak baca ni? Ustaz nak Khaira. Khaira Anissa baca peringkat kedua. Sebelum memeluk Islam, beliau tidak pernah menyembah berhala dan minum arak. Setelah memeluk Islam, beliau terkenal sebagai sahabat yang sangat teguh imannya, sehingga tiada sesiapa pun yang dapat menyamai iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Ustaz atas sikit, saya nak snap. Apa? Sengit sangat. Atas sikit, saya nak snap. Nak snap apa? Okey dah. Lah. Tak apa-apa Ustaz. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, tadi poin yang pertama adalah Abu Bakar ni merupakan businessman. Yang kedua, dia lelaki pertama memeluk Islam. Dan yang ketiga, tengok betul-betul. Dia tidak pernah Dia tidak pernah menyembah berhala. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab ada sesetengah sahabat yang sebelum masuk Islam pernah menyembah berhala. Ustaz ulang sekali lagi. Sayyidina Umar pun. Ustaz tak pasti Sayyidina Umar. Tapi ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang pernah menyembah berhala. Tetapi Abu Bakar ni, even sebelum dia masuk Islam sekalipun, dia tak pernah sembah berhala, dia tak pernah minum arak. Walaupun waktu tu tak ada lagi pengharaman arak, tapi dia pun tak pernah minum arak. Okey, Abu Bakar ni macam tu. Dia memang sebelum lagi dia masuk Islam, dia ni memang dah jadi orang yang baik. Okey. Kemudian Ustaz pernah terangkan kepada awak, Nabi Muhammad sendiri pun pesan, Nabi Muhammad sendiri pun bagi tahu. Kejap, tadi Nur Sofia ada tanya Ustaz satu soalan. Ustaz, sumbangan tu apa? Sumbangan tu macam contribution. Apa jasa dia? Apa dia punya kebaikan dia yang dia buat sebelum dia masuk Islam? Advantage. Lebih advantage. Okey, lebih advantage. Okeylah. Ustaz tahu ke umur berapa Abu Bakar masuk Islam? 63 kan? 63 dia wafat. Umur dia masuk Islam. Ustaz tak pastilah. Umur dia masuk Islam mungkin dia sama ada umur dia masuk Islam, kalau dia umur 2 tahun awal sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, kita kira sama-sama. Nabi Muhammad jadi Rasul umur 40. 38 dah umur dia. Sama ada dia masuk, Ustaz rasa sama ada dia masuk umur 38 ataupun 39. Tapi disebabkan Abu Bakar ni adalah orang yang pertama, kemungkinan besar dia masuk Islam pada umur 38. Sebab sahabat lain masuk waktu berapa? Selepas tu maksudnya Nabi 40, dia awal 38. Kemungkinan 38 tahun dia dah masuk Islam. Tengok anak-anak muda Ustaz, Saidina Abu Bakar masuk Islam umur 38. Kita daripada kecil kita dah masuk Islam, tapi still tak boleh challenge iman dia. Dia umur 38 baru masuk Islam. Kita Ustaz baru umur 28. Tapi tak boleh challenge iman dia. Waktu tu ada zaman tu ada Nabi.
Oh, ya. Senang je, percaya je lah apa yang Nabi cakap. Tak susah. Kita ada internet. Kita ada internet lah. Ustaz, kita ada internet, Adakah kita awak pun yakin akan yang kalau adakah awak yakin yang kalaulah kita ada pada zaman tu kita akan ikut Nabi Muhammad? InsyaAllah, saya yakin. Are you very Ah, sure? tidak. Tak ada Are you very sure Tak banyak about orang. that? Tiba-tiba InsyaAllah, datang saya yakin. tiba-tiba datang seorang lelaki kata, semalam saya naik ke langit. Awak nak kata apa? Yakin Cuba awak bayangkan pada waktu tu tak pernah lagi orang tiba-tiba datang seorang lelaki nama dia Muhammad kata semalam aku pergi naik ke langit berjumpa Tuhan. Awak nak kata apa? Betul Entah. ke dia ni? Awak pun kata betul ke dia ni? Sebab tu kita pun kata Ustaz kalau tiada ada zaman Nabi tu Ustaz, mesti saya lah yang paling betul ke awak ni? Kalau awak fikir balik Nabi bukan ketua, Nabi hanya jaga kambing. Ibaratnya Ustaz pernah pesan kepada awak, ibaratnya macam ni. Tiba-tiba tukang sampah yang tukang angkat sampah naik lori tu kan, tiba-tiba datang ke awak. Sebenarnya sayalah Nabi awak. Apa tiba-tiba datang macam ni? Nabi kerja dia bukan raja. Nabi ni jaga kambing je. Nabi Musa jaga kambing, Nabi Muhammad jaga kambing. Apa lagi Nabi? Kebanyakan Nabi Daud. Kebanyakan Nabi jaga kambing. Awak bayangkan tiba-tiba orang yang jaga kambing, awak bayangkan tiba-tiba Ustaz, orang ada yang ke jaga kambing. Nabi yang tak jaga kambing? Nabi Sulaiman kan raja. Tapi anak Nabi Sulaiman Nabi Daud. Ayah Nabi Sulaiman Nabi Daud. Ayah Sulaiman Nabi Sulaiman. Okey, so awak boleh bayang tak Nabi ni pengembala kambing, dia jaga kambing je. Nabi buat dua kerja. Pertama, Nabi pun businessman. Siapa yang buat bisnes, maksudnya dia dah ikut sunnah Rasulullah. Nabi buat bisnes. Nabi buat bisnes. Cuma selepas Nabi Muhammad jadi Rasul, Nabi dah tinggal lah. Nabi dah tak buat bisnes dah. Okey, faham? Yang kedua, Nabi adalah jaga kambing. Nabi pengembala kambing. Awak bayangkan tiba-tiba orang yang jaga kambing datang, sebenarnya sayalah Rasul kepada kamu. Macam Ustaz lah. Tempat lain tu. Kadang-kadang kalau Ustaz fikir, kalau Ustaz dekat situ pun Ustaz rasa, macam mana ni kan? Tapi bayangkan macam iman Sayyidina Abu Bakar. Okey? Pakcik dah makan ubat dah. Macam awak lah kan. Main pun dengan dinding. Okey. Now, seterusnya Ustaz nak Haris Haikal baca perenggan seterusnya. Haris. Ustaz nak baca Ustaz depan dia. Mi. Okey. Haris baca. Halo, polis. Dengar macam robot. Okey, Haris baca. Sekejap, saya tukar nama saya sekejap. Beliau merupakan sahabat Rasulullah Ni sahabat apa ni? Ni sahabat apa ni? Nak sebut macam mana ni? Karib. Sahabat karib. Bagus. Dia kan lagu-lagu Bahana. Okey, terus. Yang paling setia dan sentiasa berjuang menegakkan Islam pada apa tu? Pada Tak dengar lah. Apa dia cakap? pada masa senang atau susah. Bagus. Terus. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey. Beliau mempercayai berita tersebut tanpa ragu-ragu. Beliau telah berjaya mengharungi dugaan dan cabaran ketika
menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ber, ber, Berhijrah dari Makkah ke Madinah. berhijrah dari Makkah ke Madinah. Okay, thank you Haris Haikal. Okay, ingat ini Ustaz dah cerita kepada awak dah berulang kali dia adalah BFF kepada Rasulullah. Dialah yang teman Nabi Kan ada pergi lagu dalam lagu Abang Hana. dialah teman Nabi pergi berhijrah waktu Isra Mi'raj. Dialah antara orang pertama yang defend Nabi. Itu kita dah cerita. Ustaz dah tak nak ulang dah. Kita teruskan. Nur Insyirah sambung. Imannya Abu Bakar. Okay, Insyirah sambung. Bawah tu. Ya. Ustaz, Afiq nak baca, Ustaz. Okay, kejap. Akhlaknya sangat mulia serta dikagumi oleh sesiapa sahaja. Good. Beliau Membebaskan. Membebaskan. Apa tu? Penganut. Penganut Islam yang diseksa dengan membayar tebusan. Membayar tebusan seperti membebaskan bekal. Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuannya dengan kejam setelah mengetahui Bilal bin Rabah memeluk Islam. Okay, good. Okay, ini Ustaz nak cerita sikit sebab tak ada. Okay, Ustaz share. Ustaz tukis. Ni kalau dengan awak ni kena lukis. Kalau dalam kelas senang lah Ustaz nak buat ni. Okay. Okay, now. Ada lagi ni. Okay. Subhanallahazim, subhanallah bihamdi. Okay, anak-anak muda Ustaz. Dengar balik tu Ustaz. Subhanallah bihamdi, subhanallahazim. Okay, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Okay, anak-anak muda Ustaz. Dengar sini betul-betul. Okay. Semua orang kita tahu hamba yang pertama memeluk Islam adalah Bilal bin Rabah. Siapa nama Bilal ni? Bilal ni dia adalah orang yang berkulit hitam. Dia bukan berkulit gelap dia berkulit hitam. Beza berkulit hitam dan berkulit gelap. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Bilal bin Rabah ni nama betul dia ke nama gelaran dia? Nama betul dia. Oh. Okay, Bilal bin Rabah nama betul dia. Bilal. Okay, dia ni memang hitam. Dia memang kulit hitam. Macam Dawal tu. Macam Dawal tu. Tapi tak adalah. Tapi memang dia hitam. Okey. So, bila tuan dia, siapa nama tuan dia? Ustaz tak ingat lah siapa nama tuan dia. Ustaz Ubay bin Umayyah. Umayyah rasanya. Umayyah bin Khalaf rasanya. Umayyah bin Khalaf. Ustaz tak ingat asli betul dah. Okey. So tuan dia, bila tuan dia tahu, kita tahu cerita Bilal. Bila tuan dia tahu, katakan ini tuan dia. Umayyah bin Khalaf. Bila tuan dia tahu kata Bilal ni kata tuan dia tahu Bilal ni memeluk Islam, tuan dia seksa dia. Semua orang tahu cerita seksa Bilal. Semua orang pernah tengok cerita seksa Bilal. Tuan dia paksa Bilal supaya masuk balik dalam agama asal dia. Untuk pengetahuan awak, bila Bilal dapat tahu Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, Bilal senyap-senyap pergi belajar dengan Nabi Muhammad dekat rumah. Saya nak tanya rumah Al-Arqam. Darul Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Sabar. Okey, anak-anak muda. So senyap-senyap Al-Arqam. Al-Arqam. So anak-anak muda Ustaz, Bilal ni senyap-senyap pergi belajar dengan Nabi Muhammad dekat rumah Al-Arqam ni. Kita dah belajar. Ini dah jam 4 ni kita dah belajar. Darul Arqam. So tuan dia tahu tuan dia seksa dia. Banyak cara tuan dia seksa dia. Ya, ada orang tanya satu soalan. Seperti? Ya, betul Maisarah. Terima kasih. Kemudian salah satunya adalah Umayyah ni dia tarik Bilal. Dia awak bayangkan Bilal ni sampai satu tahap dia baringkan Bilal atas padang pasir tak pakai baju. Awak bayangkan atas padang pasir yang panas tidak memakai baju dan dia hempak batu yang besar atas badan Bilal. Okey, dia batu tu panas kan?
Waktu tu tengah panas. Kemudian Bilal macam biasa, Bilal ni keyakinan dia kepada Allah sangat kuat. Apa yang dicakap waktu tu? Ahad. Ahad. Apa maksud ahad? Ahad. Satu. Maksudnya dia kata Tulang Allah. rusuk dia tak batal. Ha? Tulang rusuk dia tak batal. Wallahualam, tak patah lah. Maksudnya dia memang sakit. Batu besar lah. Setakat yang Ustaz belajar tu memang batu tu dia letak batu yang berat. Okey, anak-anak murid Ustaz dan saya ingat Ustaz diseret. Dan bila Ustaz tengok tengok ceritanya, tengah-tengah Bilal kena seret, tengah-tengah Bilal kena seksa oleh tuan dia, namanya betul dah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni sampai satu tahap tengah-tengah seksa dia, datanglah yang kita belajar sekarang ni. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang, dia kata, wahai Umayyah, berapa yang aku nak bayar untuk Bilal ni? Sebab Abu Bakar adalah antara sahabat yang businessman yang berjaya. Kemudian Umayyah pun kata, dia bagi harga. So Abu Bakar bayar. Sayyidina Abu Bakar bayar kepada Umayyah bin Khalaf untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Kau kan tahu cerita tu. Kemudian Abu Bakar tengah-tengah kena seksa tu, Abu Bakar datang, wahai Umayyah, berapa aku nak ni untuk membebaskan Bilal. Lepas tu Umayyah pun bagi tahu harga, Abu Bakar pun bagi duit, wahai Bilal, kau dah dibebaskan. Untuk pengetahuan orang, Ustaz pernah cerita, hamba ni dia orang boleh buat apa saja. Ustaz, Bilal ni ada sister kan? Ustaz tertarik dengan soalan awak Haras. Awak punya dia ada kakak ke dia Bilal ni? Sebab setakat yang Ustaz ingat, Ustaz pernah terbaca pasal cerita adik kakak dia. Ustaz pernah dengar pasal cerita ni, tapi Ustaz tak ingatlah cerita dia macam mana. Bagus. Bilal dah tak Ustaz. Dia memang nak jual Bilal ke dia nak suruh Bilal masuk balik agama lain? Dia paksa Bilal. Dia paksa Bilal untuk patah balik ke ajaran lama, sembah berhala, tapi Bilal tak nak. Tapi menurut orang dulu, untuk membebaskan hamba kena bayar. So Umayyah ni bersetuju. Yalah, dapat duit kan. Dapat duit, so dia ambil je lah. Bukan pun berapa. Katakan Ustaz ada hamba, nak membebaskan hamba, kalau ada orang nak beli. Awak tak pernah tengok cerita P. Ramlee? Pernah. Yang dijual manusia tu. Tu apa ni? Tiga Abdul. Tiga Abdul. Okey, faham dia ada adik perempuan. So tu saya rasa macam ni. Okey, kemudian dia ni adalah ni kita dah baca dah. Kemudian ini jasa Abu Bakar. Atas kisah tak nampak. Jasa Abu Bakar. Jasa sumbangan dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah. Ingat tadi sebelum menjadi khalifah apa sumbangan dia? Dia membebaskan Bilal bin Rabah, dia teman Nabi Muhammad berhijrah, dia membenarkan kata-kata Nabi Muhammad. Itu adalah jasa dia. Sekarang ni adalah jasa semasa dia menjadi khalifah. Ustaz nak Maisarah baca? Sekarang ni semasa menjadi khalifah. Tadi sebelum, sekarang semasa menjadi khalifah. Maisarah baca? Jasa, sumbangan dan pilihan. Ni yang bawah ni. Okey, terus? Memerangi dan menghapuskan golongan murtad yang ada. Enggan memberi, membayar zakat dan orang yang mengaku menjadi Nabi. Good, anak-anak murid Ustaz, ini adalah perang yang pertama. Saya ingat Ustaz, perang yang Abu Bakar lawan. Ini kita panggil dia sebagai perang Yamamah kot. Perang apa? Perang di antara orang yang bayar zakat dengan tak bayar zakat. Perang Yamamah ke perang Riddah? Perang Riddah. Perang Riddah. Perang yang memerangi orang yang murtad. Okey anak-anak murid Ustaz, perang Riddah ni ingat dalam jasa yang pertama dia, ceritanya macam ni. Ketika bila Nabi Muhammad SAW masih lagi hidup, semua zakat dibayar kepada Nabi Muhammad. Ustaz ulang sekali lagi.
pada waktu zaman Nabi Muhammad masih lagi hidup, semua zakat Nabi bayar dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan lantik, wahai sahabat, pergi minta dekat dia zakat. Wahai sahabat, pergi minta dekat dia zakat. Macam zaman orang sekarang lah. Baca zaman sekarang kan. Okay, dia ada lembaga zakat lah apa semua. Yang mana kita tahu pada waktu tu, ingat Ustaz pernah cerita tak kepada awak satu kisah? Ustaz stop share kejap. Kisah apa, Ustaz? Ada satu kisah di mana, okay, Ustaz buat spotlight lah supaya awak nampak. Okay. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang manusia ni, nama dia Sa'labah. Sa'labah. Okay. Nama dia saya ingat Ustaz nama. Sa'labah tu bukan musang ke? Sa'labah ke apa nama dia? Ustaz dengar tu, Ustaz tak ingatlah. Okey, tak ingatlah. Ada satu orang lelaki ni, dia ni sangat miskin. Ustaz nak ceritakan macam mana pungutan, macam mana waktu zaman Nabi dia orang bayar zakat macam mana. Okey, dengar. Dikisahkan anak. Bagus. Amira Kaisha dah tahu cerita ni, so tak payahlah. Okey, Ustaz rasa Ustaz dah pernah cerita kepada awak. Tapi Ustaz ulang sekali lagi. Anak-anak murid Ustaz, dia ni adalah orang yang sangat miskin. Bila dia orang yang sangat miskin, dia pergi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagilah aku jadi orang yang kaya. Rasulullah kata, yang tu. Ya, ingat. Pada Rasulullah kata apa? Boleh jadi benda tu tak baik untuk kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, dia paksa juga Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak tolonglah doa aku jadi kaya. Aku akan tolong agama Allah. Rasulullah kata, tak. Rasulullah tak nak doa. Sebab Rasulullah tahu bila Rasulullah doa, Allah akan makbulkan. Rasulullah kata, boleh jadi benda tu tak baik untuk kamu. Wahai Rasulullah, bagilah aku jadi kaya, aku nak membantu. Dikisahkan Rasulullah pun doa juga kepada dia. Dan selepas itu, lelaki ni, Ustaz tak ingatlah nama dia. Lelaki ni dia menjadi kaya. Memang dia jadi kaya. Dia jadi kaya. Apa yang Rasulullah buat? Tengok macam ni Rasulullah kutip zakat. Rasulullah kata, Rasulullah perintahkan seorang lelaki pergi dekat dia minta zakat. So dekat sini kita tahu cerita ni Ustaz pernah cerita. Zakat ni pada zaman Rasulullah semua dibayar kepada Rasulullah. Dan lepas tu kita tahu orang pertama dihantar, lelaki yang jadi kaya ni kata dia tak nak bayar zakat. So utusan Rasulullah pun balik, wahai Rasulullah, dia tak nak bayar zakat. Rasulullah bersabar lagi. Rasulullah kemudian beberapa lama lepas tu Rasulullah hantar lagi orang kedua untuk pergi minta zakat dekat dia. Kemudian yang Rasulullah hantar tu bulan apa? Bulan Ramadan. Ustaz tak ingat. Kemudian dia pergi, lepas tu yang lelaki yang kaya ni kata saya tak nak bayar zakat. Utusan kedua Rasulullah balik, wahai Rasulullah, dia tak nak bayar zakat. Rasulullah bersabar lagi. Bila masuk yang ketiga, Rasulullah hantar lagi orang yang ketiga, dia pun tak nak bayar zakat lagi, yang kaya ni tadi. Kemudian utusan ni balik, wahai Rasulullah, dia tak nak bayar zakat. Terus Rasulullah kata selepas tu Rasulullah kata apa? Mulai daripada hari ini jangan ambil zakat daripada dia. Lepas ni kita tak nak ambil zakat daripada dia. Kemudian anak-anak murid Ustaz, yang lelaki ni, yang kaya ni tadi dia rasa takut. Terus dia pergi, wahai Rasulullah, aku nak bayar zakat. Rasulullah tak terima zakat dia. Nampak dekat sini kita dapat tahu zakat pada zaman Rasulullah dibayar straight kepada Rasulullah. Kemudian kita tahu lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Lelaki kaya ni, kaya lagi. Dia menjadi kaya. Dia nak pergi bayar zakat pada Abu Bakar. Apa kata-kata Abu Bakar? Siapa masih ingat? Tak payahlah bayar zakat. Bukanlah macam itu. Rasulullah pun tak terima, aku pun tak terima. Pandai. Kalau Rasulullah yang lebih baik, Rasulullah pun tak terima, kenapa aku nak terima zakat engkau? Dia dah jadi takut dah. Harta dia makin banyak. Dia nak bayar zakat tapi dia tak boleh. Ini adalah salah satu contoh istidraj. Dia nak tahu. Makin kaya. Kemudian Abu Bakar wafat, naik pula Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar naik, dia nak pergi bayar. Umar cakap, dua orang sebelum aku yang lebih baik daripada aku pun tak terima zakat daripada engkau. Kenapa aku nak terima zakat daripada engkau? Habis. Dan last sekali orang lelaki itu meninggal. Ustaz tak tahu kenapa dia meninggal. Lepas tu, lelaki dia meninggal dalam keadaan dia tak bayar zakat. Okay, clear? So, kenapa Ustaz ajar benda ni kepada Boleh ke macam tu, Ustaz? Apa? Boleh ke macam tu? Awak bayangkan orang tak nak... Bukankah zakat fitrah wajib dibayar? Sebab lepas tu siapa yang ambil harta dia, Ustaz tak tahu lah siapa yang ambil harta dia. Bukanlah. Itulah Ustaz kata. Maksudnya Nabi tak nak terima zakat. Patut wajib. Tapi Nabi tak nak terima. Itu bahaya tu. Ibaratnya macam ni. Ibaratnya macam solat. Ibaratnya benda yang awak kena buat tapi confirm Tuhan tak terima. Okey. Contoh setakat yang Ustaz belajar. Orang murtad antara azab dekat dunia yang Ustaz belajar Ustaz masa Ustaz pergi pondok dulu, ada ustaz tu dia ajar Ustaz, dia kata
Antara azab orang murtad adalah walaupun murtad ni dia keluar daripada agama Islam, tetapi dia wajib solat, tapi Allah tak terima solat dia. Dia wajib. So dia dapat dua dosa dekat situ. Kalau dia solat pun dia tak sah. Kemudian kalau dia solat pun dia tak sah. So kalau dia tak buat dia berdosa, dia jadi macam mana ni? Okey, faham. So pada zaman Rasulullah, ingat key ni adalah pada zaman Rasulullah menurut kisah tadi, semua zakat dibayar kepada Rasulullah. Tetapi selepas Rasulullah wafat, dengar betul-betul, selepas Rasulullah wafat, segolongan orang-orang ni tak nak bayar zakat. Kenapa? Sebab dia kata Rasulullah dah tak ada. Kenapa kami nak bayar zakat? Okay, key dia macam tu. Faham? Ingat, zakat ni dibayar. Tak kisahlah dah ada Rasulullah ke tak Rasulullah. Tapi orang-orang golongan-golongan yang macam ni, kita panggil golongan yang tak membayar zakat. Apa lagu tu macam mana? Merini murtad yang tak bayar zakat. Macam itulah, yang tak bayar zakat. Kemudian, satu lagi, siapa nama Nabi palsu yang lahir, yang menuju pada waktu tu? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Apa maksud Al-Kadzab? Si penipu. So anak-anak murid Ustaz, kita tahu Abu Bakar yang lawan diorang. Abu Bakar yang lawan diorang pada waktu tu. Siapa yang bunuh Musailamah ke dia mati? Ustaz dah cerita belum siapa yang bunuh Musailamah? Tak, belum lagi. Takkan Ustaz dah cerita dah. Ya, saya cerita. Itu panjang tu kalau nak cerita tu. Tak sempat tu. Tak sempat nak cerita ni, 4 minit je lagi. Nanti Ustaz cerita macam mana Musailamah Al-Kadzab ni mati. Ada kaitan dengan pembunuhan Sayyidina Hamzah. Jauh tu. Wahsy. Wahsy, pandai. Okay, now seterusnya Hafiz baca yang kedua. Bawah tu saya tak nampak. Bawah tu. Mana buku teks awak? Nampak dah. Dah nampak. Syiar Islam dan ke negeri Rom serta memperluaskan pembukaan ke seluruh semenanjung Arab. Okey, anak-anak murid Ustaz. Rom ni semenanjung Arab No, Rom adalah Eropah. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Pada waktu zaman dulu ada 2 tentera yang sangat kuat. Yang pertama Parsi dan juga Rom. Tentera Parsi, yang kedua tentera Rom. Ustaz terbalik lah Ustaz. Rom dulu sebelum Parsi. Okey. Rom, yang kedua adalah Parsi. Palsu. Parsi. Anak-anak murid Ustaz, pada zaman nanti Ustaz cerita macam mana Musailamah Al-Kadzab ni. Okey. Sayyidina Abu Bakar, setakat yang Ustaz belajar, Sayyidina Abu Bakar melawan Rom. Abu Bakar pada zaman waktu Rom, Sayyidina Abu Bakar yang lawan. Okey. Pada zaman Sayyidina Umar, dia lawan Parsi. Tu gelang apa saya? Tu Kisra. Ingat? Yang cerita pasal Raja Kisra. Awak ingat Raja tak Parsi cerita ke pasal Raja Rom? Itu Parsi. Ingat tak cerita yang pasal bukan Suwaibah. Suwaibah tu ibu Nabi. Apa nama yang tu? Lupa dah. Tak apalah. Sa'ad Abi Waqqash. Kan. Suraqah. Okey, Suraqah. Okey, yang last sekali Hafiz. Terus baca. Habiskan terus. Nak habis dah. Berusaha mengumpulkan Al-Quran di atas cadangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ramai penghafaz Al-Quran syahid. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Okey, so 3 ni adalah, ada lagi tak bawah ni? Rasa tak ada dah bawah ni. Ada lagi tak bawah ni? Okey, tak ada dah. Okey. Terus Ustaz cepatkan. Sikit lagi. Okey, terus. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat, pada waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, dia ada perang Riddah, perang lawan dengan Parsi. Dan pada waktu tu, dia tak ada Al-Quran macam sekarang. Kalau awak tengok dekat kamera Ustaz, dulu tak ada Al-Quran macam sekarang. Dulu kebanyakannya simpan di dalam otak ataupun simpan di tulisan-tulisan pelepah kurma, tulis atas batu. So tulisan-tulisan Al-Quran ni tak ada pengumpulan.
So bila Saidina Umar, Berkeraburan. bila Saidina Umar nampak. Bukankah Saidina Uthman yang apa ni Ustaz? Sabarlah Ustaz tak habis cerita lagi. Saidina Umar, okey, saya sabar. Dia ada proses dia. Pada zaman Saidina Abu Bakar, pada waktu tu orang yang hafal Quran ni banyak syahid. Semua pergi perang. Bila semua pergi perang, banyak yang syahid. So Saidina syahid, semua syahid. So Saidina Umar takut Al-Quran ni dah tak ada dah. Sebab ramai orang yang hafal Quran tu mati. Syahid. Kemudian Umar pergi jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ramai orang yang syahid. Apa kata kita kumpul Al-Quran? Kemudian apa kata Saidina Abu Bakar? Dia takut dia nak buat benda tu. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi tak buat. Sebab Nabi tak kumpulkan macam tu. Saidina Umar cadangkan untuk kita kumpulkan supaya benda tu tak hilang. Abu Bakar pun takut, Nabi tak pernah buat. Ingat, semalam Ustaz pernah cerita kepada awak, Abu Bakar ni dia akan buat benda yang apa saja yang Nabi buat, dia nak buat juga. Tapi benda Nabi tak buat. Kenapa teacher Madiha masuk? Teacher Madiha? Teacher Madiha? Hello? Teacher, how are you here? Teacher, how are you here? Apa dia jadi tu ni? Okay, so ada Teacher Madiha? Madiha ada lah ni. Ustaz tak perasan? Ada kan? Mana? Tak ada pun. Tak tahu pula ada. Tak ada. Tak, dia ada kan? Tak ada. Okay, Nur Sofia tanya Ustaz, kenapa Abu Bakar tak bincang dengan Nabi je? Kan waktu ni kan selepas Nabi dah wafat. Waktu Nabi wafat, kebanyakannya semua masih hidup. Tapi sekarang ramai yang dah syahid. So Abu Bakar. Apa jadi Ustaz? Cepat Ustaz. Apa yang jadi? Kemudian last kali diringkaskan cerita, semua tulisan-tulisan Al-Quran dikumpulkan balik dan ditulis semula. Dikumpul balik. Siapa yang tulis? Itu panjanglah cerita dia nanti. Ustaz, mesti setiap khalifah ambil 10 juzuk. Itu ada proses pengumpulan Al-Quran. Itu kita akan belajar kalau ada sempat Ustaz cerita. Okey, dan nama Ustaz. So itu adalah cerita berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey. I think that's all from me. Ustaz minta maaf ambil masa awak selama 2 minit. Itu adalah masa rehat awak. Wallahu a'lam. Ingat apa yang kita belajar hari ini berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ustaz sangat harapkan bila kita belajar, bukan setakat kita belajar, kita amalkan. Okey? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Okey? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asnal insana fi khusyi allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, pergi rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Bye bye. Silaladina amanu. Hafiz. Thank you, Ustaz. Bye. Kenapa Ustaz?